jika dia didatangi jin yang dipanggil nenek kebayan. Jin nenek kebayan ni ataupun jin bomoh ni, dia akan ajar perumah dia. Saya Wan Muhammad Ali. Dalam channel YouTube ni saya banyak berkongsi dengan anda tentang bisnes dan juga cara buat duit secara online. Kalau anda nak tahu, nak belajar dan sebagainya berkaitan dengan topik tersebut, jangan lupa tekan button subscribe. Jangan lupa tekan button subscribe dan tekan loceng untuk pastikan anda mendapat notification. Jadi kali ni agak berbeza topik kali ni. Topik kali ni adalah berkaitan dengan gangguan sihir dan juga jin, okey, ataupun gangguan-gangguan makhluk halus, okey, dalam bisnes. Yang pertama, kebetulan sekarang ni isu dia sedang hangat tentang Prince Smith. Okey, Prince Smith yang membeli satu kotak di bug box dah lama, setahun yang lepas lebih kurang. Dia beli di bug box daripada dark web. Okey, so daripada situ dia membuka dan akhirnya dia dirasuk, bukan dia dirasuk lah, dia diganggu oleh sama ada sihir, jin ataupun dan sebagainya. Dan baru-baru ni ada ustaz pergi merawat dia, pergi ke rumah dia untuk merawat dan sebagainya, dan dimaklumkan ada dua jin yang sedang mengganggu dia. Yang pertama adalah Saka. Okay, Saka ni adalah satu jin yang berdamping dengan kita daripada keturunan, kita. Dan saya sendiri pun ada Saka, cuma dah buang. Okay, saya dah buang, saya dah pergi rawatan, jumpa dengan ustaz dan alhamdulillah ustaz dah buang. So sekarang saya tak tahulah sebab benda tak nampak kan, kita tak tahu. Jadi itu Saka. Saka ni adalah jin ataupun makhluk halus yang berdamping dengan kita daripada keturunan-keturunan kita dulu. So dia ni macam jadikan kita sebagai satu perumah. Okey, sihir pula adalah jin ataupun gangguan yang dihantar oleh orang-orang tertentu untuk lakukan sesuatu kepada kita. Sama ada nak kita susah, nak kita bergaduh dengan isteri ke, nak kita bergaduh dengan siapa-siapa saja, nak kita sakit, nak kita mati dan sebagainya. Itu sihir. Dan makhluk halus yang dihantar itu akan buat kerja untuk menjahanamkan kita, menyakitkan kita, menyusahkan kita. Jadi inilah dua benda yang biasa. So yang biasa kadang-kadang kita dengar ada hantu langsui lah, puntianak lah yang ada duk lalu dekat rumah ke apa semua tu. Itu biasanya adalah jin-jin yang memang berada di tempat tu, dan tempat itu mungkin rumah dia dan sebagainya. Itu dia kadang-kadang dia mengganggu, mengacau kita dalam keadaan tidak mengekori kita ataupun tidak lama lah. Kalau kita berada di situ, dia kacau lah kita sebab tu tempat dia. Tapi kalau kita keluar daripada situ, tak adalah. Tetapi kalau Saka, kalau jin ataupun sihir ni, ini adalah gangguan yang mengekori kita. Di mana saja kita pergi, memang kita kena. So sambung balik isu tentang Prince Smith ni. So Prince Smith beli benda tu. Okay, saya bukan nak mengulas, nak bercerita dan sebagainya. Tetapi apa yang saya nak kongsi dengan apa yang saya nampak adalah tentang bisnes tadi. Okay, bisnes. Maksudnya dia membeli kotak daripada dark web. Okay, dark web. So kotak tu nama dia debug box. So kotak ni adalah satu kotak yang mungkin telah dijampi, mungkin telah disihir, ataupun mungkin telah dimasukkan makhluk-makhluk halus dalam tu untuk mengganggu orang-orang yang membuka dia. Jadi adakah benda-benda macam ni boleh berlaku? Ya, benda ni boleh berlaku. Dan saya tak nak cerita tentang kotak macam kotak tu, lepas tu benda tu berlaku macam mana, tak. Tapi saya nak cerita tentang bisnes tu. Jadi mereka, kita tengok, mereka jadikan bisnes benda tu sebagai satu bisnes. Okey, dark web membuat bisnes menjual produk-produk yang ada jin, yang ada sihir dalam tu. So benda ni satu benda yang kadang-kadang kita tak terfikir kan. Kita tak terfikir, takkanlah menjual hantu. So inilah dia sebenarnya, jual hantu. Dan ini berlaku dalam masyarakat kita. Anda akan dengar penjelasan saya nanti. Saya akan tunjukkan kepada anda macam mana. Saya bukan tunjuklah, saya akan ceritakan kepada anda bagaimana proses orang kita ataupun orang Muslim sendiri di negara kita ni menjalankan bisnes menggunakan jin, okay, dan juga sihir ni. Okay, so itu tadi yang kisah tentang dark web. Dia menjalankan bisnes, dia membuat bisnes menjual di bug box. Bukan Prince Smith seorang yang membeli, ramai lagi. Kita type dalam internet tu banyak kes orang ataupun banyak orang panggil review, orang nak buat konten pergi membeli di box tu dan buka, kemudian adalah cerita-cerita selanjutnya yang mana mereka diganggu dan ini satu benda yang kalau kita tahu, kita sebagai seorang Muslim, kita tahu kotak itu adalah
kotak yang disihir, kotak itu adalah kotak yang mempunyai izin dan sebagainya, maka bagi hukum, saya bukan orang yang menjatuhkan hukum, saya bukan mufti, saya bukan ustaz dan sebagainya, tetapi secara asasnya hukum dia adalah haram. Mana boleh beli sesuatu benda yang boleh menyakitkan kita, sesuatu benda yang boleh merosakkan kita, sesuatu benda yang tidak ada nilai, dan benda tu benda yang haram, sihir, pemujaan, benda-benda yang tak boleh. Dan jadi benda tu secara asasnya, secara umumnya kita faham ia adalah haram. Jadi jangan sesekali mendapatkan di bab-bab tu, jangan membeli, jangan menyokong usaha-usaha bisnes-bisnes macam ni. Dengan mereka jelas, mereka menyatakan yang mereka jual sesuatu benda yang ada gangguan, ada sihir, ada makhluk halus dan sebagainya. Jadi kita tak boleh membeli produk-produk macam ni. Itu yang pertama lah yang saya nak share sikit je tentang Prince Made ni. Cuma ambil pengajaran daripada apa yang berlaku. Yang kedua, saya nak cerita tentang bisnes bomoh ni lah, bomoh sihir. So kalau tidak ada orang yang menjalankan bisnes untuk menyakitkan orang lain, untuk menghantar sihir, tak adalah isu-isu macam tu, kecuali orang tu sendiri adalah seorang bomoh. Seseorang itu dia bomoh, dia pandai sihir lah, dia pandai sihir, dia pandai buat minyak untuk ganggu orang dan sebagainya. So dia buat sendiri, itu cerita lain. Tetapi orang biasanya, tak ramai orang pandai benda ni. Yang pandai adalah orang-orang yang buat bisnes ataupun dia bomoh-bomoh ni. Dia belajar daripada atuk nenek dia dan sebagainya. So dia buat bisnes tu, dia kononnya dia boleh membantu melariskan jualan, boleh membantu dalam memusnahkan bisnes orang dengki dan sebagainya. So ada pelanggan-pelanggan yang datang untuk dapatkan servis tu. Dan ini adalah memang haram dan boleh terkeluar daripada Islam. Ni antara ilmu ataupun orang panggil amalan yang dibuat yang Allah tidak akan mengaku sebagai hamba-Nya. So dia sangat serius. Kita minta bantuan daripada jin. Memang secara asasnya kita nampak kita berdepan dengan seorang tok bomoh ke, seorang mungkin ustaz yang dia kata dia ustaz. Kita tak tahulah sebab ramai orang menunggang agama sekarang. Tapi itu adalah satu perbuatan yang dilarang sangat-sangat dalam Islam. So kalau berniat untuk melariskan jualan dan sebagainya, pergi cari bomoh lah apalah, elakkan. Jauhkan daripada perkara-perkara sebegitulah. Itu tentang bisnes yang menghantar sihir dan sebagainya. Bisnes, tapi bisnes servis. Kita nak pergi yang kedua, next. Yang ketiga lah, tadi saya cerita Prince Made. Yang kedua tentang bisnes tadi. Yang ketiga, bagaimana sesuatu bisnes bomoh ni dijalankan. Bagaimana sesuatu bisnes ni dijalankan atau mendapat customer dan sebagainya. Ini saya ambil daripada apa yang pernah berlaku kepada kami lah. Bukan kepada saya, tetapi kepada keluarga saya, kepada wife dan sebagainya. Dia macam ni. Kadang-kadang bila kita berjumpa dengan seseorang, kita dapat tahu ataupun dia sendiri yang memberitahu bahawa dia boleh merawat. Dia boleh merawat seseorang. Dia ada ilmu untuk membuang jin dan sebagainya. Dan kadang-kadang dia bagi tahu yang dia boleh nampak. Dia ada sixth sense, deria keenam. Yang mana dia boleh nampak jin, dia boleh nampak hantu, dia boleh nampak tu lah. So seolah-olah terbuka hijab dia. Jadi ada dua keadaan sebenar kenapa dia jadi macam tu. Ada dua keadaan sebenar. Jadi kita kena faham dulu dia ni siapa. Mungkin ada orang yang memang Allah bukakan hijab dia untuk melihat. Itu yang pertama. Yang kedua ni yang kita takut. Dia boleh melihat sebab dia ada pendamping. Dia ada pendamping dia pun, walaupun dia ada pendamping, dia ada gangguan juga makhluk halus dalam badan dia, dan bukanlah benda tu yang membolehkan dia melihat. Dia semua tu adalah atas kehendak Allah. Allah bagi-bagilah, tetapi dia yang menjadi pengantara. Jin itu ataupun makhluk halus itu yang menjadi pengantara untuk membuka hijab dia supaya dia boleh nampak sesuatu yang sepatutnya manusia biasa tak nampak. Jadi bila dia ada benda macam ni, beberapa keadaan akan berlaku. Yang pertama, mungkin dia hanya diganggu, dia hanya ada saka, dan itu saja sudah cukup. Tetapi satu kes lagi, jika dia didatangi jin yang dipanggil nenek kebayan. Jin nenek kebayan ni ataupun jin bomoh ni, dia akan ajar perumah dia ilmu-ilmu perawatan untuk membuang jin, membuang makhluk halus dalam badan orang lain. Dan ilmu yang diajar belum tentu adalah ilmu Islam, ilmu yang diajar oleh Rasulullah, ilmu yang diajar dalam Al-Quran. Tetapi ilmu yang diajar adalah ilmu yang dia sendiri mereka, sebab dia juga adalah makhluk halus. So macam mana dia mengantara ataupun dia bercerita dengan kita? Si katakanlah nenek kebayan ni kan, macam mana dia bercerita dengan kita? Biasanya akan bercerita dengan kita melalui mimpi. Jadi
banyak kes kita jumpa orang-orang yang boleh merawat orang ni, kita tanya mana dia dapat ilmu tu, dia dapat daripada mimpi. Dia dapat daripada mimpi. So mimpi ni ada dua, macam saya cakap tadi. Yang pertama, mungkin daripada Allah nak bagi dia dapat ilmu tu. Yang kedua, dia sendiri ada gangguan, dia sendiri didatangi oleh jin nenek kebayan. So dia belajar dengan jin. So jin itu akan mengajar dia bagaimana nak buang, bagaimana nak merawat orang, macam mana minyak apa nak kena buat. So dia mula belajar dan belajar dengan jin tadi. Jadi orang macam ni bila dia datang dekat kita, dia bagi tahu dia boleh merawat, dia boleh mengubat, dia boleh nampak ada something dekat belakang kita. Contoh, saya tengah cakap kat belakang ni. Contohlah kan. So dia kata dia nampak ada dua sedang menjaga di belakang saya. So dia katalah ada dua puteri ke, dua ustaz ke, dua wali ke yang berjubah lah. Sebab benda ni dia boleh merupa, dan orang yang ada sixth sense ni dia boleh nampak. Dia boleh nampak benda tu. So bila dia boleh nampak, dia kata dia boleh rawat lah. Dia boleh rawat kita dan dia akan cakap kat kita, awak ni ada something ni. So dia kata, awak ni ada something ni, ada benda yang follow awak ni. Sebab tu awak rasa tak sihat, awak rasa macam tu, awak rasa macam ni. Lepas tu apa dia buat? Biasanya mereka akan sentuh kita, mereka akan bagi minyak, mereka akan bagi something lah. Biasanya minyak lah. Kalau kadang-kadang dia dah pakai dekat tangan dia, dia sentuh kita, dia salam dengan kita. Jadi dengan itu dia dah transfer something kepada kita. Dia dah transfer something, dan dia bagi tahulah selepas tu kena pergi berubatlah tempat dia bagi nombor telefon dan sebagainya. Jadi apa yang berlaku seterusnya, kita mula diganggu. Bila kita diganggu, barulah kita akan rasa betul lah apa dia cakap. Lepas pada kita jumpa dia tu, kita balik, kita mulalah diganggu malam-malam, tidur tak lena dah, macam-macam lah, kita rasa pelik-pelik kan. So kita akan contact dia balik, bagi tahu kita dah mula rasa something. Kita dah mula rasa benda-benda yang tak kena. So daripada situlah mereka mendapat pelanggan. Mereka mendapat pelanggan. Jadi diorang ni kadang-kadang diorang sendiri pun tak sedar yang diorang transfer tu. Ada kes diorang tak tahu pun diorang transfer, sebab memang betul dia nampak daripada jin tu, yang menunjukkan kepada dia, membuka dia punya hijab, dan dia nampak orang ni ada something. So dia bagi tahu dia kena salam, dia kena ni orang tu, supaya orang ni macam dapat sedikit rawatan dan sebagainya. Lepas tu bila orang tu dah sakit dah apa semua, datang kontak dia balik. So dia buatlah rawatan. Dia sebenarnya dia ni sudah pun dipergunakan oleh jin tadi, jin nenek kebayan dan sebagainya. Jadi adalah benda-benda yang akan berlaku di situ, dan dia semakin lama semakin gairah menjadi bomoh. Dia semakin gairah menjadi perawat-perawat. So dia orang ni bukannya belajar ilmu-ilmu rawatan Islam. Tidak. Dia orang tak belajar. Mana dia orang pun bukanlah orang yang alim, alim-alim yang betul-betul ada amalan-amalan tertentu yang dibuat sehingga dapat hidayah, dapat ilmu daripada Allah. Tak ada. Tapi kalau Allah nak bagi tu, bagilah. Saya tak nafikan ada kes yang memang Allah bagi. Tetapi kebanyakannya dia tu mendapat ilmu-ilmu tersebut sebab dia ada kadang-kadang saka, kadang-kadang ada didatangi jin nenek kebayan tadi. Dia sendiri didatangi, mungkin dia ada pergi satu tempat ke apa semua ke, jin tu berkenan dengan dia dan jin tu jadikan dia sebagai perumah. So bila dah jadi perumah tu, nama dia samalah, saka lah. Dia saka. Jadi mungkin saya tersilap info, mungkin saya ada salah di mana-mana sebab ini bukan bidang saya. Tetapi saya cerita ni adalah berdasarkan pengalaman apa yang saya lalui. Bila anda nak pergi merawat, anda kena pastikan orang yang merawat tu adalah orang yang belajar tentang rawatan Islam. Mereka menggunakan doa-doa daripada ayat-ayat Al-Quran, daripada hadis-hadis Nabi yang Nabi ajar. Itu rawatan yang betul. Kalau orang yang dia kata dia nampak, dia dapat daripada mimpi, dia tu sendiri kena pergi berubat dulu. Dia sendiri kena pergi berubat sebab ada something wrong dengan dia. So ilmu yang Tuhan bagi ni, Allah bagi, ilmu yang Nabi ajar dah ada. Belajar di situ, gunakan ilmu tu untuk merawat. Bukan melalui mimpi-mimpi, dan bukan melalui seruan-seruan entah datang daripada mana, yang tak ada pun dalam Al-Quran, yang tak ada pun dalam hadis Nabi. Tiba-tiba kita dapat. So benda tu datang daripada mana? Kalau kita nak katakan Allah yang bagi ilham kepada kita, tak apa, boleh gunakan, tapi rujuk kepada yang alim, rujuk kepada yang pakar. Ada jumpa dengan ustaz, betul ke tak benda ni? Ustaz, betul ke tak apa yang saya lalui? Jangan kita rasa seronok, jangan kita rasa macam kita sudah pun mendapat hidayah, seolah-olah hidayah ataupun ilmu direct daripada Allah. Belum tentu. Ini adalah tipuan jin dan syaitan. So kita kena faham, sebab lama-lama biasanya orang ni, dia lama-lama dia akan makin menjadi dan akhirnya dia menjadi seorang bomoh. Dia menjadi seorang bomoh yang buat produk-produk, yang buat bahan-bahan yang entah apa-apa,
Okay, daripada akar-akar daripada mana kan, lepas tu campur bahan tu, campur bahan ni. Dan itulah makanan jin sebenarnya kadang-kadang tu, yang mana dihantar kepada orang, kononnya nak merawat tetapi sebenarnya menyakitkan orang tu. Sebab itu seseorang tu bila dah kena, pergi dekat dia jadi lagi, pergi dekat dia jadi lagi, hilang sekejap jadi balik, hilang sekejap jadi balik. So ini adalah satu bisnes yang ada dalam masyarakat kita. Okay, next yang saya nak cerita adalah rawatan Islam pula. Rawatan Islam. So saya ni dengan saya punya keluarga, ahli keluarga ni banyak pergi jumpa ustaz, pergi dapatkan rawatan, macam-macam orang, macam-macam ustaz kita jumpa. So memang betul kadang-kadang tu dia adalah satu rawatan yang Islamik, satu rawatan yang digunakan dalam Islam. Memang betul dah. Tetapi apa yang terjadi pula, ada sesetengah ustaz mengambil kesempatan, ada sesetengah, bukan kita panggil ustaz lah, kita panggil perawat, okey. Ada sesetengah perawat mengambil kesempatan dengan charge yang sangat tinggi, okey, dengan charge yang orang kata apa, memang mengaut keuntungan sungguh-sungguh lah. Dia tak salah, okey, tak salah, dan benda tu adalah servis. Ada tanggungan, okey, ada tanggungan yang perlu mereka tanggung, macam-macam kos yang mereka perlu tanggung dalam menjalankan aktiviti merawat manusia ni. Tetapi tidak salah mengenakan charge, tidak salah mengenakan bayaran dan sebagainya. Tetapi ada yang melampau sampai dia punya charge tu menyusahkan orang, dan kalau tidak dapat membayar, dia orang tidak merawat. Bayangkan. So ini satu lagi kes. Okay, satu lagi cerita tentang industri industri jin dan sihir ni, industri rawatan alternatif ni. Dia tak salah. Saya ada ustaz yang saya taklah kata macam semua ustaz ataupun semua perawat perlu mengambil income, perlu mengambil charge. Nak bagi-bagi, tak nak bagi sudah. Saya tak kata perlu macam tu, tak ada. Kalau dia nak charge pun 100 ke 150 ke, silakan, tidak ada masalah. Sebab itu tugas dia. Ada masa yang dia perlu laburkan, ada tempat yang dia perlu bayar, ada banyak benda yang maknanya benda tu adalah bisnes. Boleh, tak ada masalah. Sebab kita kena faham macam ni. Kalau kita tengok, kita pergi farmasi beli ubat, okey, kita pergi klinik jumpa doktor bagi ubat demam, okey, dia bagi ubat demam tu dah kena bayar. Lepas tu dia punya charge servis dia tu, kepakaran dia tu ada bayar tak? Bayar. Okey, untuk doktor tu kita bayar servis dia, maknanya charge doktor RM40, RM50, RM80. Itu standard. Okey, doktor. So kenapa bila dalam rawatan Islam kita tak nak bayar? Kenapa kita tak nak bayar kan? Satu perkara biasa bila kita kena bayar bila membuat rawatan, itu perkara biasa. Cuma apa yang saya nak cakap di sini, apa yang saya nak maksudkan adalah janganlah melampau. Jangan charge melampau. Kalau kita tengok doktor, okey, doktor apa kita panggil, doktor yang dekat klinik-klinik ke farmasi apa semua kan, farmasi jual ubat je. Doktor ni dia ada satu servis charge, servis yang mana kepakaran dia tu dia boleh charge. So dia ada satu standard yang ditetapkan, harga macam ni berapa, yang macam ni berapa, ada standard. Tetapi dalam rawatan Islam, dalam rawatan alternatif ni tidak ada standard yang ditetapkan, menyebabkan ada perawat-perawat yang meletakkan harga melampau-lampau sampai 3,000, 5,000 sekali rawatan, 10,000. Ini bukan saya je yang kata, ustaz-ustaz yang buat rawatan macam ni pun, orang-orang yang buat rawatan alternatif ni pun kesal dengan sesetengah orang yang mengambil kesempatan ni. Jadi bayangkan orang dah sakit, orang dah teruk kan, terpaksalah. So kadang-kadang orang-orang yang macam ni adalah di kalangan datuk-datuk, di kalangan datin-datin, di kalangan orang-orang kaya, orang ternama. So mereka ketuk teruk-teruk kan, mereka ambil duit banyak-banyak. Ini melampau lah. Jangan buat bisnes macam tu lah. Bagi saya benda tu melampau. Okay, so kita kena tengok industri ni makin lama makin sakit. Dan macam saya cakap tadi, kalau dia ni adalah orang yang memang buat bisnes tentang rawatan sihir, rawatan saka dan sebagainya, dan dia sendiri ada benda tu, dikenal datuk-datuk ni, dia tahu datuk ni ada duit, dia tahu datin-datin ni kaya-kaya ni kan, so dia hantar lah. Dia hantar, jadi datuk ni, datin ni, orang-orang kaya ni mulalah terikat dengan dia, berjadilah customer dia, bayarlah tiap-tiap bulan, setiap kali rawatan kena RM10,000, RM3,000, RM8,000 kan. Pernah satu kes, okay, saya bertanya kepada satu orang ni, saya tak kenal dia, just dapat nombor telefon daripada iklan-iklan yang dibuat. So saya message, saya tanya sebab dia ada membuat rawatan jantung. So saya cakap kat dia, macam mana nak merawat ni, berapa harga dan sebagainya, di mana ke semua kan. So dia kata dia minta nombor, dia minta nama, dia minta IC ke apa, saya lupa. Dia minta maklumat dahulu tentang pesakit. Dia kata nanti dia check. So lepas tu bila dia dah dapat maklumat tersebut, tiba-tiba dia message, dia kata okey, 3 orang 5,000, 5,000 seorang, 3 orang 15,000 charge. Okey. So bayangkan apa kuasa yang dia ada. Apa kuasa yang dia ada dengan hanya melihat nama seseorang, dengan hanya melihat, bukan tengok gambar pun tidak. Tetapi katanya dia check nama orang tu, lepas tu dia terus charge seorang RM5,000. So kalau bersetuju, datanglah.
RM5,000. Okay, terus letak harga dan katanya boleh merawat jantung. So ini satu bisnes yang saya pun tak pastilah apa yang dibuat dan apa yang membuatkan dia begitu confident meletakkan harga yang begitu tinggi, dan macam mana dia boleh mengaku yang dia boleh merawat jantung, merawat penyakit-penyakit kronik dalam badan dengan hanya melihat macam tu, kalau tanpa bantuan jin tadi, kalau tanpa bantuan nenek kebayan tadi yang saya sebutkan tadi. So inilah sekarang yang saya agak terkilan dengan situasi masyarakat kita sekarang, dengan keadaan yang berlaku yang ramai orang masih tak faham, masih tak tahu. Jadi kita kena sedar tentang perkara ni. Lepas ni kalau anda ada masalah sihir, masalah saka dan sebagainya, cadangan saya carilah ustaz-ustaz yang menggunakan rawatan Islam. Okey, menggunakan rawatan Islam. Bila dia rawat tu, dia membaca doa-doa yang memang ada dalam Al-Quran. Okey, tak kisah macam mana cara. Okey, maksud cara tu sama ada dia pegang kepala ke, dia pegang kaki ke, dia menggunakan tungkat ke, dia menggunakan, ada yang menggunakan pistol pun ada. Pistol tu bukan pistol tembak orang tu dah, pistol laser mainan kanak-kanak tu. Dia tak kisah, ada yang guna macam tu. So dia guna tu, dia menggunakan sebagai pengantara yang menyembuhkan Allah. Ayat-ayat yang digunakan ayat Al-Quran. So tak ada masalah. Itu yang pertama. Yang kedua, tengok dia punya harga. Tengok dia punya harga. Kalau ustaz-ustaz ataupun perawat-perawat yang menggunakan harga ataupun bayaran sesuka hati, bayar sesuka hati, so teruskan, tak ada masalah. Tetapi kita pula jangan melampau. Orang dah merawat kita, orang dah bantu kita, bagilah dengan jumlah yang sepatutnya. Bagilah jumlah yang kita mampu, bagilah jumlah yang kita rasa memang padanlah untuk kita dan juga untuk orang yang merawat, supaya kita boleh menolong dia sama. Itu yang kedua tentang dari segi bayaran. Dan satu lagi adalah bayaran ni, lihat kalau ada bayaran yang ditetapkan, contohnya RM80, RM60, RM100, RM200 yang munasabah, so terima. Terimalah bayaran tu. Jangan mengatakan bahawa ada pula ustaz charge. Memang kena charge, itu servis dia, itu tugas dia. Bukan senang-senang ilmu tu dia dapat, memang dia kena charge. Saya sangat setuju kenakan charge. Cuma jangan ambil orang-orang perawat-perawat yang charge dengan harga yang melampau-lampau, yang tinggi-tinggi. Jangan ambil. Sebab kecuali dah tak ada pilihan, dah tak jumpa orang lain, dah terdesak pada waktu tu, kalau nak kena juga. So terpulanglah. Semoga anda mendapat sedikit gambaran, anda mendapat manfaat daripada perkongsian ni, dan anda mendapat satu penjelasan tentang nak kata apa, industri ni lah kot. Industri benda ni lah, makhluk halus ni. Sekian saja daripada saya. Jangan lupa tekan button subscribe dan tekan butang lonceng untuk pastikan anda mendapat notification apabila saya update video-video yang baru. Jumpa lagi. Bye-bye.